Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Fakihah binti Najib akan membentangkan bahagian pengenalan dan sejarah. Baiklah, mari kita mula dengan pengenalan. Apakah itu dakwah Islamiah? Dakwah Islamiah bermaksud risalah terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai wahyu dari Allah dalam bentuk kitab yang tidak ada kebatilan langsung padanya, dengan kalamnya yang bernilai mukjizat dan yang ditulis di dalam mushaf yang diriwayatkan dari Rasulullah dengan sanad yang mutawatir, membacanya bernilai ibadah. Definisi dakwah dalam tinjauan bahasa dan istilah terdapat banyak cabangnya. Seterusnya, mari kita pergi kepada pengertian dakwah dari sudut bahasa, bererti mengajak. Hasil penyelidikan terhadap ayat-ayat tentang dakwah dalam Al-Quran, maksud dakwah itu sangatlah luas daripada yang biasa difahami masyarakat. Contoh-contoh di dalam Al-Quran bagi makna asal perkataan dakwah, dapat kita simpulkan bahawa pengertian dan maksudnya yang utama ialah seruan, ajakan, rayuan, mohon dan juga doa. Seterusnya, definisi dakwah menurut istilah. Pengertian dakwah di dalam Al-Quran sangat luas telah menyebabkan terlalu banyak definisi dakwah. Di antaranya ialah dakwah adalah usaha mengubah keadaan kepada yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap individu atau masyarakat. Dakwah juga bermaksud setiap usaha perubahan masyarakat yang masih mengandungi unsur-unsur jahili agar menjadi masyarakat Islami. Berlandaskan pengertian dan definisi yang tersebut, dapatlah kita membuat kesimpulan bahawa dakwah Islamiah ialah usaha yang berterusan sejak zaman para rasul. Sasarannya adalah meliputi seluruh umat manusia. Matlamatnya adalah untuk menerima, melaksanakan ajaran yang datang dari Allah melalui rasulnya. Para nabi dan rasul adalah pembawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW merupakan risalah yang terakhir. Berkaitan antara dakwah Islamiah yang dibawa Nabi Muhammad dengan dakwah Nabi terdahulu didapati bahawa mereka membawa risalah yang satu, iaitu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah Allah mengutuskan rasul-rasul kepada manusia untuk membawa petunjuk, menjadi pedoman hidup manusia menuju jalan yang lurus dan benar. Semua Rasul dan Nabi membawa petunjuk dari Allah dan semuanya telah menyampaikan petunjuk itu kepada manusia dengan sempurna seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan bahagian pengenalan. Mari kita menelusuri pula bahagian sejarah. Antara Nabi dan Rasul yang bertanggungjawab besar dalam berdakwah kepada kaumnya ialah Nabi Musa AS. Nabi Musa merupakan salah satu utusan Allah yang hidup di Mesir pada zaman kekejaman Raja Fir'aun. Negeri Mesir dipimpin oleh Fir'aun yang merupakan seorang raja yang sewenang-wenangnya menindas penduduknya. Dikenali juga sebagai raja yang sombong, bongkak, suka berfoya-foya dan juga memecah belahkan penduduknya serta memperhambakan rakyatnya. Fir'aun telah memerintahkan semua anak lelaki dari kalangan kaum Bani Israel yang baru dilahirkan dibunuh. Nabi Musa dilahirkan pada saat sedang berlakunya pembunuhan kejam terhadap anak-anak lelaki Bani Israel. Mendengar saja berita yang menggemparkan itu, ibu Nabi Musa AS, Yukabat, telah meletakkan baginda ke dalam sebuah peti, menghanyutkan baginda ke Sungai Nil bagi menyelamatkan anaknya itu. Akhirnya Nabi Musa dibesarkan menjadi anak angkat Fir'aun dan isterinya Asia setelah mereka menemuinya di dalam peti yang tersadai di tepi sungai berdekatan istana. Nabi Musa dibesarkan dengan penuh kasih sayang di istana oleh keluarga angkatnya. Suatu hari, Asia berfikir akan perlunya anak angkatnya untuk disusui. Lalu Asia telah mengumpulkan beberapa ibu dari kalangan rakyatnya untuk menyusukan anak angkatnya. Namun, Nabi Musa menolak pemberian susu ibu-ibu tersebut. Hingga akhirnya Yukabat, ibu Nabi Musa, mengetahui berita tentang anaknya yang berada di istana Fir'aun. Berkat kesabaran Yukabat selama ini, akhirnya membuahkan hasil kerana dapat bertemu semula dengan anak kandungnya. Semasa umur Nabi Musa menginjak dewasa, terjadi suatu peristiwa di mana baginda tidak sengaja memukul sehingga mati seorang lelaki berbangsa Kibti yang bergaduh dengan seorang lelaki dari Bani Israel. Nabi Musa telah berhijrah ke Madian dan tinggal selama 10 tahun di sana.
Kemudian baginda bertekad untuk kembali semula ke Mesir. Sekembalinya Nabi Musa ke Mesir bagi berdakwah kepada Fir'aun, baginda dicabar oleh Fir'aun untuk bertanding dengan ahli-ahli sihirnya. Nabi Musa telah menunjukkan mukjizat baginda iaitu tongkat yang berubah menjadi ular dan juga tangan baginda menjadi bersinar-sinar. Sungguh pun Fir'aun menyaksikan semua kebesaran Allah di depan matanya, malangnya dia tetap kekal dalam kekufurannya dan merancang untuk membunuh Nabi Musa. Fir'aun menyiapkan bala tenteranya untuk memburu Nabi Musa dan para pengikutnya. Mereka telah terkepung di hadapan Laut Merah. Akhirnya, Nabi Musa mendapat ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya memukul tongkatnya ke laut, lalu terbelahlah Laut Merah. Fir'aun dan para pengikutnya yang angkuh berusaha mengejar Nabi Musa dengan melalui jalan-jalan yang terbentuk. Namun, sampai saja mereka di tengah-tengah lautan, Allah menenggelamkan mereka semua dengan penuh kehinaan. Di saat itu, barulah Fir'aun tersedar dan mahu bertaubat, namun segala-galanya sudah terlambat. Demikianlah antara sejarah Nabi Musa AS. Kita boleh lihat di dalamnya terlalu banyak iktibar yang kita boleh ambil bagi dijadikan sebagai pedoman hidup seorang Muslim yang unggul. Baiklah, bersama saya Nur Amirah binti Abdul Aziz akan meneruskan lagi sesi pembentangan pada kali ini. Kesinambungan kisah Nabi Musa AS boleh dijadikan iktibar serta diaplikasikan dalam dakwah masa kini. Nabi Musa AS adalah salah seorang Rasul Ulul Azmi. Selain itu, Nabi Musa AS mendapat martabat ketiga tertinggi daripada 5 orang Rasul Ulul Azmi. Kerana apa? Kerana baginda mendapat tentangan yang hebat sewaktu tempoh perjalanan dakwah baginda. Martabat seorang Rasul Ulul Azmi itu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana memiliki kepribadian yang unggul seperti kesabaran yang luar biasa. Tidak mendoakan kehancuran kaum, sentiasa memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala serta keazaman dan kesungguhan dalam menyampaikan dakwah. Antara metod atau kaedah yang kami perolehi daripada kesinambungan kisah Nabi Musa AS serta perkaitan dalam dakwah masa kini adalah yang pertama, semangat setia kawan. Yang kedua, kepribadian Nabi Musa AS. Yang ketiga, kegigihan dan keberanian. Keempat, kesabaran. Yang kelima, sentiasa bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir ialah sentiasa berusaha mencari ilmu. Sedangkan Nabi juga diuji apatah lagi seorang manusia. Seperti mana dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Maksudnya, apakah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan begitu sahaja dengan mengatakan, kami telah beriman sedangkan tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Namun, setiap ujian yang datang adalah tidak akan membebankan seseorang itu kerana terdapat hikmah padanya dan sesungguhnya Allah itu tidak memungkiri janji. Jika Allah sayang sesuatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abi Daud. Demikianlah yang terjadi pada kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ditindas dengan zalim oleh Fir'aun. Fir'aun membunuh anak lelaki kaum Bani Israel dan menjadikan lelaki dewasa sebagai buruh paksa. Sehingga pada suatu hari telah terjadi suatu peristiwa pembunuhan yang tidak disengajakan oleh Nabi Musa AS terhadap seorang lelaki kaum Kibti. Hal ini terjadi kerana semangat setia kawan Nabi Musa AS untuk membebaskan kaumnya daripada penindasan dan kezaliman. Oleh itu, mari kita lihat pada dakwah masa kini. Semangat setia kawan ini perlu diterapkan kerana Nabi Muhammad SAW diutus sebagai pembawa risalah
Namun, kita haruslah bersatu padu dengan semangat setiakawan ini menyampaikan dakwah untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan bersama. Seterusnya, dakwah Nabi Musa bukan sahaja melalui perkataan, malah melalui kepribadian baginda. Nabi Musa AS menawarkan pertolongan kepada dua orang wanita yang berada di tepi perigi untuk mendapatkan air bagi binatang ternakannya. Kemudian, Nabi Musa juga menawarkan perkhidmatan kepada Nabi Syuaib untuk berkhidmat selama 10 tahun. Pada era globalisasi kini, Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik contoh. Kerana apa? Kerana Sayyidatina Aisyah pernah berkata, akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Oleh yang demikian, sebagai seorang pendakwah, sikap, niat dan ikhlas adalah amat penting. Seseorang pendakwah itu semuanya bergantung pada niat dan keikhlasan. Dan kefahaman konsep ikhlas itu boleh difahami melalui hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, iaitu an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah, iaitu sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya walaupun kamu tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah Maha melihat. Di samping itu, kegigihan dan keberanian Nabi Musa AS dalam menyampaikan dakwah terutamanya kepada pemerintah yang zalim iaitu Fir'aun, walaupun baginda Musa AS menghadapi kesukaran dalam kepetahan berbicara. Hal ini kerana pada ketika Nabi Musa masih bayi, baginda pernah menarik janggut Fir'aun yang melebihi kudrat seorang bayi. Lalu Fir'aun bertekad untuk membunuh Nabi Musa kerana dianggap bahawa Nabi Musa adalah penggugat keamanannya pada masa akan datang. Kemudian datang Asiah iaitu isteri Fir'aun mencadangkan kepada Fir'aun agar diletakkan emas dan bara api. Lalu jika Nabi Musa memilih bara api, bayi itu tidak boleh dibunuh. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa memilih bara api lalu memasukkannya ke dalam mulut sehingga mencederakannya. Oleh yang demikian, dikatakan itulah sebab kenapa baginda Musa AS menghadapi kesukaran dalam kepetahan berbicara. Namun, Nabi Musa tidak pernah patah semangat, lalu memohon pertolongan kepada Allah agar dikurniakan abangnya untuk membantu dalam perjuangan dakwah, iaitu Harun AS. Oleh yang demikian, kita lihat pada masa kini, kita sewajarnya haruslah sentiasa berusaha untuk menyampaikan dakwah sekurang-kurangnya 1 ayat. Hal ini kerana kita sudah dibentangkan pelbagai jalan dengan pelbagai kaedah dan inisiatif. Contohnya, kita boleh berhubung melalui WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Malah, kita juga boleh membuat ceramah, kuliah dan pelbagai lagi. Hal ini boleh didapati dengan mudah dan hanya boleh dilakukan di hujung jari. Namun, itu semua terletak atas diri masing-masing. Seterusnya, kaedah yang boleh digunakan dalam dakwah masa kini, hasil kesinambungan kisah Nabi Musa AS ialah kesabaran dan menyampaikan dakwah dengan penuh berhikmah. Walaupun Nabi Musa AS dikecam, diejek, dituduh sebagai ahli sihir, malah difitnah oleh Qarun yang mengatakan baginda bersetubuh bersama seorang wanita, namun baginda tetap menyampaikan dakwah dengan penuh berhikmah. Ketika mana Fir'aun dan kaumnya dilanda musibah iaitu kemarau yang berpanjangan dan banjir yang amat dahsyat. Lalu ahli nujum Fir'aun datang kepadanya dan mengatakan hanya dengan satu cara untuk melepaskan diri daripada bala ini, iaitu dengan meminta kepada Musa untuk memohon kepada Tuhannya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghentikan musibah ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permintaan Nabi Musa.
Namun, Firaun tetap berdegil untuk mentauhidkan Allah. Kemudian Allah datangkan lagi musibah iaitu serangan belalang, kutu dan hama yang menyebarkan penyakit kulit. Namun Firaun ini tetap berdegil untuk mentauhidkan Allah. Kemudian Allah datangkan lagi musibah iaitu serangan katak dan yang lebih dahsyat lagi apabila sungai Nil bertukar menjadi darah. Namun Firaun ini tetap sombong dan kufur untuk mentauhidkan Allah sehinggalah peristiwa laut menenggelamkan dan membenam Firaun dan kaumnya ini. Oleh yang demikian, sebagai seorang pendakwah, kesabaran itu adalah amat penting walaupun menghadapi kecaman dan tentangan. Namun, sebagai seorang pendakwah itu, kita haruslah menyampaikan dakwah secara berhikmah iaitu dengan tidak memohon kehancuran sesuatu kaum. Namun, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Musa iaitu dengan hanya meminta untuk diturunkan azab sebagai pengajaran. Seperti mana dalam surah An-Nisa ayat 79 yang bermaksud, kebaikan apa yang kamu perolehi semuanya adalah daripada Allah, manakala apa jua keburukan yang ditimpa adalah kesalahan kamu sendiri, dan kami utus Muhammad sebagai Rasul dan cukuplah Allah menjadi saksi. Selain itu, Nabi Musa AS juga sentiasa berpesan kepada kaumnya untuk sentiasa bersyukur. Namun, pada suatu hari ketika dalam perjalanan ke Tur Sina, kaumnya telah berkata kepada Musa, "Wahai Musa, buatkanlah kami satu Tuhan, yakni berhala." Kemudian jawab Musa, "Sesungguhnya engkau adalah kaum yang bodoh dan tidak berfikiran waras. Mereka yang menyembah berhala itu adalah golongan yang batil dan sesat. Dan patutkah aku mencarikan kalian Tuhan yang baru setelah diberi kurnia kepada kamu dengan menyelamatkan kamu daripada Firaun, membebaskan kamu daripada penindasan dan memberi kelebihan berbanding dengan umat yang lain? Allah Subhanahu wa Ta'ala baru sahaja menunjukkan kekuasaannya dengan menenggelamkan Firaun dan kaumnya untuk keberlangsungan hidupmu." Namun, kaum Musa AS tetap tidak bersyukur walaupun telah diberi pelbagai nikmat. Ketika mana mereka berasa lemah, lalu Nabi Musa memohon kepada Allah untuk dikurniakan makanan dan minuman. Dan alangkah terkejutnya apabila Nabi Musa kembali kepada kaumnya setelah bermunajat kepada Allah selama 40 hari dan didapati bahawa kaumnya menyembah seekor anak patung lembu emas yang dibuat. Dan apabila telah diberi kesempatan untuk bertaubat dan berjumpa dan bermunajat kepada Allah, diminta pula untuk disaksikan Allah itu. Lalu Allah berasa murka dan mematikan mereka semua. Namun Nabi Musa AS tetap bertawakal dan berdoa kepada Allah untuk menghidupkan kembali kaumnya. Oleh yang demikian, pengajaran yang boleh diambil dan diaplikasi pada dakwah masa kini adalah: yang pertama, kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang telah diberikan. Seperti mana dalam surah Ibrahim ayat 7, maksudnya, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, aku akan menambah nikmat kepadamu. Manakala jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku adalah amat pedih." Dan selain itu, kita hendaklah sentiasa bertawakal dan berdoa kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung, seperti mana disebut dalam surah Al-Imran ayat 173. Akhir sekali, ketika mana baginda Nabi Musa AS menyangka bahawa baginda adalah orang yang paling pandai, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan baginda Musa untuk pergi mencari seorang lelaki yang akan mengajarkannya satu pengetahuan yang baharu. Dan orang lelaki yang dimaksudkan itu adalah Nabi Khidir AS. Dan ketika mana baginda Musa AS belajar bersamanya, baginda sentiasa berusaha dan sabar dalam mencari ilmu. Kesinambungan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir yang boleh diaplikasikan
dalam masa kini ialah kita perlu sentiasa berusaha dengan gigih dalam mencari pengetahuan. Seperti mana wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu dalam surah Al-Alaq ayat yang pertama iaitu Iqra. Bacalah. Maka dengan pembacaan kita akan dapat menambah ilmu pengetahuan. Selain itu, pengetahuan yang berlandaskan dengan syarak seiring dengan peredaran zaman adalah amat penting bagi seorang pendakwah. Sayyidatina Aisyah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimanakah seseorang itu mendapat keutamaan di dunia? Baginda menjawab, dengan akalnya. Kemudian Aisyah bertanya lagi, bagaimana seseorang mendapat keutamaan di akhirat? Kemudian baginda Muhammad SAW menjawab, dengan akalnya. Kemudian Sayyidatina Aisyah bertanya, bukankah dengan amalnya? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, iaitu beramal mengikut kadar akalnya. Wahyu dan akal perlu digabung jalinkan kerana keduanya berkaitan untuk memahami ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang amat luas. Seperti mana dalam surah Al-Kahfi ayat 109 yang bermaksud, jika dijadikan lautan sebagai pena, iaitu pen, untuk menulis ilmu Allah, maka akan habis lautan itu sebelum habis ilmu Allah itu ditulis. Mahupun jika didatangkan sebuah lagi lautan yang setanding dengannya sebagai bantuan. Kesimpulannya, walaupun penyebaran itu berbeza daripada segi zaman dan kaum, namun seruan dalam mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan akidah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Terutamanya dakwah Nabi Muhammad adalah berkaitan daripada kesinambungan para nabi dan rasul terdahulu.